isyarat wisil penamat huru-hara di akhir zaman. Sesungguhnya kita sekarang berada di fasa ketiga di akhir zaman. Akhir zaman ini dibahagi kepada 3 fasa. Dan kita berada pada fasa yang terakhir di akhir zaman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sedang melalui fasa-fasa celau di akhir zaman. Seperti mana yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah di dalam agama kami. Musibah kepada agama sudah pun lama berlaku. Musibah kepada agama ini telah lama pun berlaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bermula daripada zaman Sayyidina Osman, ia membukakan pintu fitnah akhir zaman, sehinggalah pada hari ini huru-hara akhir zaman masih belum berakhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umat Islam sentiasa hidup dalam keadaan fitnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umat Islam terfitnah dengan fitnah akhir zaman di dalam semua ruang kehidupan. Dan fitnah ini semakin berat daripada sehari ke sehari. Seperti mana yang diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah yang berlaku ini seperti mana yang Nabi isyaratkan ialah kaqita'il lailil muzlim, seperti bahagian malam yang gelap gelita. Sehingga bila mana seseorang berada di dalam fitnah akhir zaman, dia tak tahu nak keluarkan diri dia macam mana daripada fitnah itu. Seperti mana yang berlaku pada hari ini. Banyak isu-isu umat Islam yang tergantung, tidak ada penyelesaian. Urusan kita telah diambil alih oleh musuh kita. Urusan umat Islam yang telah sekian lama dipandu, dipayung oleh umat Islam, tiba-tiba jatuh khilafah Uthmaniyah di Turki pada tahun 1924. Maka umat Islam pun kehilangan arah sebab tidak ada lagi yang memandunya. Umat Islam jadi seperti anak yatim yang tidak ada pembelaan. Maka setiap 100 tahun umat Islam dan juga agama ini akan disettle balik melalui seseorang yang Allah bangkitkan menjadi reformer ataupun mujaddid, pembaharu kepada urusan agama. Bukan membuat agama baru, tapi memperbaharui urusan agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka pada abad terakhir ini kita sedang menanti seseorang yang dijanji oleh Nabi SAW untuk menjadi mujaddid, untuk menamatkan huru-hara akhir zaman. Itulah yang diisyaratkan dengan bahasa hadis ialah zuhurul mahdi, zahir Imam Mahdi di akhir zaman. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
selagi mana belum ada yang datang memperbaharui urusan agama, maka agama akan jadi seperti mana kita tengok hari ini lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun umat Islam dah ada kesedaran terhadap agama, umat Islam dah ada kesedaran untuk balik kepada agama, tapi tidak boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi tak boleh balik lebih daripada seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang kita tengok pada hari ini. Nak balik habis tak boleh, sebab dia terhenti. Sebab urusan agama ini dia mesti memimpin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agama tak boleh dipimpin, agama kena memimpin. Agama dia kena memimpin. Hari ini agama dipimpin. Hari ini agama tidak memimpin lagi, agama dipimpin. Agama hanya berada di jabatan-jabatan agama, majlis-majlis agama. Islam yang bersifat pemimpin masih belum memimpin negara. Akhirnya subhanallah, agama diperuntukkan. Hak ni boleh cakap agama, ni tak boleh cakap agama. Di masjid boleh agama, di padang bola tak boleh agama. Di festival music, filem, itu tak boleh pakai agama. Agama kena dipisahkan daripada situ. Sedangkan Islam mestilah ada ataupun dihidup wujudkan di semua bidang. Agama tak boleh duduk di bank. Kalau agama, dia mesti dia buang sistem ribawi di bank. Kalau agama duduk di bank, dia kena buang sistem riba. Akhirnya agama tak boleh duduk di bank. Agama tak boleh duduk dalam politik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agama tak boleh duduk dalam ekonomi. Agama tak boleh duduk dalam pendidikan dan sebagainya. Ini situasi yang kita duduk. Tetapi nanti bila mana datang reformer atau mujaddid, maka semuanya akan menamatkan huru-hara yang berlaku, huru-hara yang berlaku dalam agama, dalam kehidupan umat manusia. Huru-hara yang paling teruk yang berlaku dalam dunia umat Islam ialah isu kelompongan akidah. Walaupun dia Islam, tapi kepercayaannya kepada Allah itu sangat longgar, sehingga menjadikan dia mengejar dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam keadaan cacat ia dalam beragama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah situasi yang saya faham bahawa huru-hara ini sedang berlanjutan dan masih belum tamat. Tetapi visil yang ditiup untuk menamatkan huru-hara ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah diberi isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Islam itu dipraktikkan oleh umat ini
telah terlebih baik daripada yang sebelum-sebelum ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, umat Islam dah ada kesedaran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk menghantar anak-anak ke sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah pondok, dan juga tahfiz Al-Quran. Maknanya perkembangan jauh lebih baik daripada yang sebelum ni. Bahkan ada universiti-universiti yang telah ada peruntukan yang telah diwujudkan untuk mengambil pelajar-pelajar yang menghafal Al-Quran, untuk mereka mengambil sistem peperiksaan arus perdana di universiti masing-masing. Cumanya kata mereka-mereka yang telah memperjuangkan nasib-nasib anak-anak tahfiz ini, bila anak-anak tahfiz ini dibawa ke universiti untuk ambil SPM, jadi mereka larut dalam sistem yang ada di universiti. Cara pemakaian mereka, cara kehidupan mereka, cara pergaulan mereka, dulu tahfiz dulu mereka terperap, mereka dikawal. Bila main universiti mereka bebas, jadi mereka tak boleh nak kawal diri. Yang lebih berbahaya, mereka telah meninggalkan Al-Quran. Mereka ambil SPM tapi mereka dah mengurangkan pengulangan pada Al-Quran. Itu bahaya, itu bahaya anak-anak yang tak mampu untuk berdepan dengan arus perdana yang ada pada hari ini. Tapi kesimpulannya dah ada lebih baik, dah lebih baik. Cuma tinggal perseorangan itu, individu itu untuk menyanggah arus dan mempertahankan jati diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat Islam dah ada kesedaran politik. Politik ni kena ambil tahu. Bahkan kita wajib berpolitik. Sebab negara kita ni berbilang kaum. Kalau umat Islam tak mau ambil tak mau ambil hai tak orang kata orang tak ambil hai, tak mau ambil tahu hai politik, nanti orang bukan Islam akan merajai kita. Maka terlibat dalam politik, kita dah lalui pengalaman perit dulu. Bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, portfolio yang tertentu, yang penting dipegang oleh orang bukan Islam. Bahaya. Ya tuan-tuan, subhanallah, umat Islam dah ada kesedaran berpolitik. Cuma fitnah akhir zaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah menjadikan hari ini umat Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kembali tak tahu nak buat keputusan, nak pilih hak mana. Walaupun ada parti Islam, tapi umat Islam merasakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, patutkah kami menyokong? Sebab kami lihat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada isu-isu tertentu yang tak dibela oleh parti Islam sendiri. Contoh yang tu yang kita masukkan fitnah-fitnah. Pada saat menjadi pembangkang, kita boleh bersuara, memperjuangkan sesuatu. Tapi bila mana berada menjadi pemimpin, jadi banyak perkara yang terlekat yang tak boleh nak buat. Jadi inilah fitnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, maka umat Islam lagi sekali berada dalam suasana tidak menentu.
Bagaimana kami nak menentu, bagaimana kami nak pilih, bagaimana kami nak berjalan dalam kegelapan ini. Maka subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, tapi Islam sebenarnya dah terlebih baik daripada dulu. Hari ini lebih ramai orang yang menutup aurat daripada dulu. Dulu lebih ramai orang yang tidak menutup aurat. Hari ini lebih ramai dah yang dah menutup aurat. Dah terlebih baik, alhamdulillah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Maka ada seorang dua yang masih free hair contohnya. Dia termasuk dalam isu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam 1000 seorang. Kebanyakan orang dah tahu untuk menutup aurat. Walaupun masih belum sempurna menutup aurat pun, tapi masalah Sayyidina Muhammad dah tahu hukum kata perempuan kena bertudung. Walaupun dia masih pakai baju tangan pendek, tapi dia sudah bertudung. Tinggalkan para ulama, para pendakwah menyempurnakan kefahaman umat terhadap agamanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab umat Islam faham menutup aurat itu ialah menutup kepala. Sedangkan aurat seorang wanita itu bukan setakat itu. Maka begitulah isu-isu yang berlaku di hari ini yang berkaitan dengan agama. Isu yang masih belum selesai, yang termasuk dalam musibah pada agama adalah isu solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para pemimpin negara sepatutnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad meletakkan perkara ini bukan isu menteri agama saja yang bercakap, tapi Perdana Menteri dan semua menteri-menteri Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mesti wujudkan satu gagasan kepentingan solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia mesti dibuat dalam satu gagasan yang bersifat negara. Dia bukan dibuat oleh portfolio agama saja, tapi mesti menjadi agenda besar kerajaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya untuk memberi kesedaran pada umat Islam balik kepada Islam, mesti bermula daripada mendirikan solat. Hari ini perkara semayang ni hanya dibuat oleh para pendakwah dan jemaah-jemaah dakwah yang ajak orang main masjid, yang ajak orang pergi surau. Kerajaan tak ajak lagi. Bahkan orang politik pun tak ambil tahu hal solat. Walaupun semayang, tapi solat di akhir-akhir waktu. Jadi kita nak memperjuangkan solat di awal waktu di masjid. Kalau hal tu boleh dibuat, maka gurunlah Yahudi, gurunlah musuh-musuh Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana nak buat supaya orang hadir sembahyang subuh seperti sembahyang Jumaat? Contoh ya. Bagaimana nak buat orang sembahyang subuh seperti mana orang pergi sembahyang Jumaat? Ataupun adik sembahyang Jumaat. Kalau tak seperti Jumaat pun, kerjaan buat apa? Dah buat apa? Contohlah, mesti ada peruntukan yang besar untuk menjadi gula-gula, umpan untuk orang mai semayang di masjid. Kalau kerajaan nak bagi bantuan, kerajaan bagi di masjid, kena mesti semayang. Contoh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, tapi tuan-tuan, dia tak boleh buat satu hari. Dia mesti melalui proses yang panjang untuk menjayakan cita-cita ini. Dia kena buat hari ini, dia kena mula buat dah. Kalau hari ini tak mula lagi, berarti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, entah kita tak tahu apa nak jadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Maka huru-hara kacau bilau ini kita harapkan ia akan berakhir dan wisil penamatnya sudah pun dipersiapkan oleh umat Islam untuk menamatkan huru-hara ini, insya-Allah. Jadi nantikanlah kezuhuran Imam Mahdi alaihi salam dengan penuh keimanan, sebab kita harap insya-Allah kita nak melihat kesempurnaan kepada agama kita kembali seperti mana ia telah bermula pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, insya-Allah. Perjuangan mesti diteruskan, semangat mesti jangan luntur, istiqamah mesti diteruskan. Jadi itulah sedikit muhasabah kepada tajuk ini yang ditengahkan oleh grup infak Masjid Darsa 20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ialah alat untuk kejayaan dan kemenangan Islam di akhir zaman, insya-Allah. Yang baik daripada Allah kuasa sendiri. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita, memanjangkan umur kita untuk melihat Islam bangun untuk kali yang kedua sebagai kuasa besar dunia, merahmati umat manusia keseluruhannya, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr alladziina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا